أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat, ya, sebelum kita nak mulakan majlis ilmu kita, marilah bersama-sama kita baca Ummul Kitab surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in at-tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ala kulli hal, alhamdulillah, summa alhamdulillah, muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ni kita dapat lagi bersama-sama, ya, dalam majlis ilmu. Pada malam ni kita akan bincang dalam buku hadisnya Tajzibu Atrafil Hadis. Buku yang kita akan bincang ialah Tajzibu Atrafil Hadis pada malam ni, insya-Allah. Sebelum daripada kita, ya, nak mukaddimah, bermula dengan kita talaqi, ya, mari kita bersama-sama kita merenungkan, ya, sekarang kita di dalam bulan Rajab, kita kata, ya, pada awal bulan Rajab. Akhirnya kita dah masuk pada bulan Rajab, ya. Bulan Rajab akan datang, insya-Allah, bulan Syaban, dan akan datang lagi lepas bulan Syaban bulan Ramadan. Lebih kurangnya kita kata dalam 2 bulan lagi lah. Maka tuan-tuan dan puan-puan, ya, ingat kita dalam bulan Rajab ini, ya, sebagai, ya, persediaan bagi kita, seolah-olahnya, ya, kita ni, ya, boleh dikatakan, ya, persediaan dengan amal ibadat. Ya, banyaklah kalau nak bincang tentang hadis berkaitan dengan fadail, ya. Nanti ulama petikai pula hadis itu hadis maudhu' dan sebagainya, tapi nak katanya, ya, pun dalam bulan Rajab ini memang istimewa lah, ya. Terdapat dalam hadis, kita lihat sesiapa mafhumnya, siapa yang memuliakan pada bulan Rajab ini, ya, memuliakan bulan Rajab ini, Allah akan mulia dia di dunia lebih di akhirat.
Ya, jadi makna kata mulia itu iaitu kita dengan membanyakkan amal ibadat yang sunat. Yang fardu kita buat yang sunat. Yang sunat ni banyaklah. Ya, sama ada kalau kita lihat ya pada bulan Rajab, boleh kita kata berpuasa. Kita puasa, ya, kita harilah puasa masa ni untuk kita latih diri kita nak masuk pada bulan Ramadan nanti. Ya, kelebihan kita memang besarlah. Puasa ni amalan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, membaca Al-Quran, berzikrullah, bertasbih, bersedekah dan macam-macam lagi amal ibadat. Kiranya ya bulan Rajab ni penuhlah kita isi dengan amal ibadat, ya. Sebab itulah kita nak bersihkan ruh kita, bersihkan iman kita, kita bersih jasad kita dulu. Ya, bagaimana kita lihat supaya kita ni nanti kita dapat ya bertemu dengan bulan yang mana seluruh umat Islam menunggu-nunggunya, iaitu bulan Ramadan nanti, ya, dengan keadaan tenangnya kita menerima puasa yang diwajib kepada kita itu. Tuan-tuan, sekarang kalau kita kata ya kita masih lagi di dalam keadaan kalang kabut, ya, lihat keadaan negara makin tak ada tenteram lagi lah sekarang. Kita kata ya ke negara bagaimana tentang ahli orang politik sebagainya, kita lihat jauh lagi tak dapat lagi Perdana Menteri yang baru. Jadi kita ni ya duk sibuk juga kan, tinggal habis masuk juga kita kata ya orang yang terlibat dengan fitnah ke, kita terlibat dengan cel-cel perkara-perkara yang negatif, itu rugilah. Kita renung di sekarang kalau kita pada bulan Rajab ni kita tak isikan. Biarlah ya kita lihat, baca berita, tengok, pandang, renung, kemudian apa yang penting bagi kita, ya kita ingat ya bulan Rajab ni kita jangan kita lihat ya dalam khutbah jaiz ya pada hari ini kita lihat memang menariklah tajuk dia, bagaimana ya dosa di hujung jari kita ni kan. Sebab alat teknologi kita kata ya ada telefon bimbit yang kita ni ya kita tolak kita tekan, jadi tersalahnya yang dosa bawa fitnah, tuhmah dan sebagainya, maka habislah amalan kita. Inilah sebagai yang mukaddimah nasihat saya sedikit sebanyak untuk diri saya dan bersama konsideran tuan-tuan dan puan-puan. Marilah kita menyambung ya dalam kitab Tajzibu Atrafil Hadis. Pada malam ni kita menyambung hadis yang ke-18 ya, hadis yang ke-18 itu muka surat 10. Muka surat 10 muslimin dan muslimat yang ada kitab, buka muka surat 10. Maka kita lihat hadis yang 18. Dia tak tulis hadisnya. Kalau kita tulis pun tak apa, yang nombor 18 lah. Hadis yang bermula dengan huruf alif, huruf hamzah ya. Hadis ini ya kita lihat bagaimana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, hadis riwayat Rawat An-Ni'man ya, kita lihat baginda kita bersabda ittaqullah, datang dengan ittaqullah pula dah. Lepas pun yang ittaqullah juga ni pun ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Pendek je kan. Ni rawahu An-Ni'man. Hendaklah takut kamu akan Allah Ta'ala ya, dan kamu adilkan pada pemberian di antara anak-anak kamu. Ni ya, dan sebuah hadis ini ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya suruh kita ni jadi orang yang berlakukan adil, ataupun kita pemberian harta kita kepada anak-anak kita dengan secara adil lah. Dengan cara adil, jangan kita beza ya, jangan kita beza anak ini nombor 1 lebih kita sayang daripada nombor 2,
Nombor 2 lebih kita sayang daripada nombor 1, nombor 1, nombor 3 dan sebagainya. Jadi kita tak adil di sini. Tanamlah dalam jiwa kita, ya, walau bagaimanapun itu adalah anak-anak kita. Jadi semuanya kita sayangnya. Tak kiralah kalau anak-anak kita yang ni dia dapat kejayaan, contohnya dalam mata pelajaran, ya, yang ini pula ya dia kurang sikit mata pelajaran, dia bidang berkaitan dengan apa nama ni, dalam kata rajin, suka tolong menolong dan sebagainya. Jadi itu semuanya adalah anak kita. Maka anak kita ni kita kena tanam sayang kepada mereka, kasih sayang mereka dengan secara adil. Jangan kita beza-bezakan di sini tentang pemberian harta. Sebab itulah di dalam Islam ya ada hukum faraid. Ada hukum faraid. Dalam hukum faraid yang Allah Ta'ala ada rakam dalam Al-Quran. Allah sebut sendiri dalam Al-Quran, ya pembahagian. Ya, kalau ayah mati, ada tinggal anak, ya, anak lelaki, anak perempuan, ada isteri, ibu, sebagainya, maka pembahagian dia ada di dalam hukum faraid. Kita lihat apanya sebabnya, kerana tak nak berlaku zalim di antara satu sama lain. Itu. Tapi kalau kita lihat, ya, kita sebagai orang yang dikatakan apa nama ni, waliul amri, ayah sebagainya, kita kata kita tahu ya anak kita yang ada berapa orang ini, maka kita ni ya dah siap-siap dah kita bagi tahu kepada mereka. Sebab itulah wasiat kita dengan kita bersurat, bertulis, ya, kalau abah tak ada, ayah tak ada nanti, ya, siapa yang akan urus ini, uruslah apa yang ayah kita, apa yang kita bagi tahulah. Sebab itulah masalah pusaka ni jangan kita buat main-main, tuan-tuan dan perempuan. Sebab apa? Kalau kita tak hirau sekarang, ya, tak nak ada wasiat dari sekarang, bagi tahu nanti lepas kita meninggal dunia nanti kalang kabut, ya, kalang kabut. Adakah rapat, nak seolah rapat tak pejam mata kita semasa kita di dalam kubur, kata di dalam alam barzakh. Ya, tak takut pejam tak rapat. Sebab apanya nak kata pejam tak rapat di sini ni, ibarat kata seolah-olahnya ada keluarga kita, waris kita di atas dunia ni, mereka duk tekan-teki, mereka duk bergaduh tentang harta pusaka, tentang harta pusaka, ya. Alung tak puas hati, angah tak puas hati dengan alung, ya, acik sebagainya, saya dapat sikit itu dapat banyak, abang dapat. Jadi macam itulah kita lihat. Maka bagi kita daripada awal lagi, ya, kita ingat, ya, kita sebelum kita meninggal dunia lagi, maka kita dah letak dah siap-siap, ya, cik dapat itu, dapat ini, bagi walaupun kita tak ada serah lagi sekarang. Jangan serah lagi sekarang, kita hidup lagi. Abah tak ada ni, kamu ikutlah di atas apa yang abah telah letak dah wasiat. Kita lihat kan dalam kaedah ada disiap lengkap dah tulis tu gitu gini. Jadi tak ada masalah lah kita meninggal dunia nanti pun, jadi diorang pun ikut jalan tu lah. Ini senangnya Allah Ta'ala suruh kita ni jadi orang yang, ya, orang yang bertakwa yang nombor satu, dan kita ni adalah orang yang melaku adil, iaitu pemberian di antara anak-anak kita yang ada di sini, ya. Sebab itulah tak nak menyanyai zalim menzalimi di antara satu sama lain. Baik tuan-tuan, faham ya? Itu hadis yang nombor 18. Kemudian yang 19 pula, Allah Ta'ala berfirman, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, baginda kita bersabda lagi, ittaqu firasatal mu'mini fa innahu yanzuru bi nurillahi ta'ala. Masya-Allah, ya. Baginda kita bersabda, ini hadis rawah Imam Tirmizi, takutlah kamu akan firasat Islam, ya, firasat Islam, kerana orang yang beriman itu memandang ia dengan nur yang dikurnia oleh Allah kepadanya.
Nah tuan-tuan, ini bab firasat lah kita kata, ya, tentang ilmu firasah. Maka kita kena faham tuan-tuan, ya, firasah ni kita kata adalah satu ilmu yang Allah Ta'ala bagi kepada orang-orang yang beriman. Orang yang takkan kita tak pernah dengar orang beriman, orang daripada kalangan orang yang soleh, alim-alim, ulama, maka ada firasah mereka. Mana kata kalau kita renungnya dengan takrifannya, kata gerakan hati, ya, atau kata-kata batin yang benar dan tepat, kerana mereka itu orang beriman itu dapat bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati mereka ni, kan. Jadi hati orang-orang beriman, hati orang yang soleh, orang yang sunyi daripada dosa, seolah-olahnya mereka ni cukup lengkap sifat zuhur, wara, amalan-amalan harian, zikir dan sebagainya. Seolah kata hidup mereka ni, seolah-olah kata dunia ni hanya yang tempat sementara. Memang betulnya yalah kamu nak kejar sangat sehingga tak nak. Dia orang pulun, bahasa kata pulun tentang akhirat di sini. Ini Allah Ta'ala beri ya ilmu kepada mereka, ya. Tuan-tuan pernah baca di dalam, ya, di dalam ayat yang Allah Ta'ala berfirman, inna fi zalika laayatil lil mutawassimin. Inna fi zalika laayatil lil mutawassimin, ya. Itu dalam ayat tu, ya. Tu sebut kata mutawassimin. Kalau kita baca dalam apa nama ni, di dalam surah Al-Hijr, ya, ayat 75, ya, sesungguhnya balasan azab yang demikian itu mengandungi tanda-tanda bagi orang-orang yang kenalkan suatu serta memerhatikan dan memikirkannya. Itu lil mutawassimin yang Allah Ta'ala ada sebut di dalam surah Al-Hijr. Kita lihat ayat 75, ya. Jadi, ya, maka dapat faham, ya, pada peristiwa apabila Allah Ta'ala jelas di sini bahawanya terdapat tanda-tanda, ya, tanda-tanda orang yang soleh, orang yang beriman, bahawa mereka itu mendapat ilmu firasah, kan. Firasah al-basirah, kita kata al-basirah. Al-basirah ni ada penglihatan batin, penglihatan batin, mata yang batin lah. Jadi yang bersih, ya. Atau apa panggil firasah, nama firasah dalam zahid di dalam hati orang-orang yang beriman. Ada macam ada mata ni dia nampak, ya, kalau kita kata dia mata tak nampak, buta, mata tak nampak, ya, dia berjalan dia nampak benda bahaya di depan, dia boleh elak. Mana mata kamu tak nampak tapi kamu boleh elak jatuh longkang, kamu boleh elak daripada itu, daripada ini, ya. Tak tahulah, dia kata saya memang nampak. Itu mana mata hati mereka yang Allah Ta'ala bagi nampak, bukan mata zahir yang ada di kepala ni, di muka kita ni. Ni di antaranya apa panggil satu al-basirah, nama dia al-basirah, ya. Itulah orang beriman yang mana banyak berzikir, orang beriman yang banyak berfikir, ya, apa nama ni, buat amalan-amalan yang mana bersih jiwanya. Itu al-basirah, itu ilmu firasah yang ada kepada orang-orang yang beriman. Kita kata al-kasyaf, tu kata satu lagi perkataan al-kasyaf, mukasyafah, ya. Tu mana kata dia boleh melihat perkara-perkara yang gaib. Maka takutlah kalau kita kata orang yang ada ilmu macam ni, orang beriman ni, cakap-cakapan dia ni benar depan tapi boleh kata berlaku sungguh. Tu boleh berlaku sungguh. Tuan-tuan, ada kalau kita lihat
ya semasa ni yang mana Ustaz pun ada nak kongsi lah yang dapat info daripada di antara ustaz yang ada sebut tentang satu ilmu, mula kata ilmu firasah yang terbaru ni, kita kata ya, seorang Habib ya, tuan Habib ya, Abu Bakar Al-Masyhur, nama dia Abu Bakar Al-Masyhur, iaitu ulama dari Yaman. Dari Yaman, dia adalah keturunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya. Kita kata Habib ni keturunan Nabi lah ya. Beliau ada menulis buku ya, menulis buku, banyaklah buku-buku yang dikarang, yang ditulis kan ya. Kita kata zaman dulu ni, zaman dulu kita kata sebelum daripada penyakit corona sekarang kan, tu penyakit corona virus lah, kita kata sekarang dah mengebak, semuanya pakat takut sehingga terjejas kita kata nak pergi umrah kan, pergi ibadat umrah pun, visa pun kena tunda, kena tutup. Negara-negara yang ada ya, ada mereka yang kena penyakit corona ni, kata corona virus ni, atau penyakit yang ditakutilah oleh manusia di zaman sekarang. Berita-berita pun ada sebut tentang penyakit ni selalunya. Tu. Maka penyakit ni ya, yang mana kita lihat muncul pada sekarang ni. Pada kita kata pada tahun ni, baru muncul lah kita kata. Tapi ya, seorang Habib Abu Bakar Al-Masyhur, ulama dari Yaman ya, dia ada tulis di dalam buku dia dengan ilmu firasah dia ya. Ilmu firasah bagi seorang ulama ni, nama kitab dia Al-Usus Al-Muntalaqat ya. Jadi pada tahun 2015, corona belum sampai lagi dah. Tahun 2015 ada cetak yang kali yang 3. Tu dia. Cetak kali yang 3. Kita lihat buku dia ni banyaklah. Maka ada sebut di dalam buku dia, buku Al-Usus Al-Muntalaqat itu ya, karangan oleh seorang ulama, kita kata seorang, ada lagi lah sekarang ni dia ni kan. Dalam kitab dia ada sebut pada muka surat 74. Tu 70 muka surat 74 disebut ya, di antara tanda-tanda kiamah yang kecil. Masya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan, ada sebut dalam kitab dia, di antara zuhurul amrat allati lam takul fil aswaq, nyata akan muncul penyakit-penyakit ya, yang mana muncul ni pada seluruhnya, penyakit yang berbahaya lah ya. Tu wa minal alamati sughra al mansusi 'alaiha fil ahadits ya, man la yantiqu 'anil hawa, intisharul adid minal amradil alwabaiyah ala ghairi sabiqin adiha fil umamin wa syu'ubi. Disebut di sinilah, kata tanda-tanda kiamat yang kecil pada akhir zaman kita kata dinaskan daripada hadis baginda. Dia kata baginda kita sallallahu alaihi wasallam ada jelas, ada bersabda, baginda kita tak cakap dengan nafsu. Jadi semua dia sebut di sini. Maka akan zahirnya ya, di antara penyakit-penyakit yang disebut di sini wabaiyah al-khatirah nama influenza at-tuyur wal khanazir. Kemudian dia sebut wahaman corona. Jadi demam corona lah, corona virus kita kata. Tuan-tuan tengok mari mana ni, dia kata demam corona virus ni sudah disebut. Bila disebut sebelum lagi penyakit ni muncul sekarang. Nampak? Ni Habib Abu Bakar Al-Masyhur ni, dia tulis dalam buku dia, nama Al-Usus Al-Muntalaqat ni, muka surat 74. Nak panjang lagi lah, dia letak di antara tanda-tanda kiamah yang kecil ya,
Iswanza, kita kata H1N1 pun ada sebut, tapi dia buat Iswanza macam tu, penyakit datang daripada wabaiyah yang berbahaya, datang dari binatang-binatang, anjing dan babi sebagainya. Ini kajian kita lihat sekarang pun dapat kata wabak yang bahaya ni, ya, mana banyakkan doktor-doktor kata dalam pasaran yang terbuka daripada Wuhan tu kan, pasaran dia ada benar-benar binatang-binatang yang dilarang oleh Allah Ta'ala ni, orang makan apa semua, dengan kelelawar, makan ular sebagainya. Kita kata itulah, dia kata di antaranya siasat, tengah kata macam tu macam ni. Tapi apa yang Ustaz nak bagi tahu dekat sini tuan-tuan dan puan-puan, bahawasanya mana seorang Habib ini, ulama yang ulama zaman sekarang, dia buat buku dia sebelum lagi muncul sekarangnya penyakit ni. Belum lagi muncul lagi penyakit coronavirus ni ataupun kita COVID-19 ni, tapi ya pada tahun 2015 ni cetakannya 3 keluar mai buku dia ada. Lihat balik dalam buku dia, Masya Allah, ada sungguh. Maka dia tahu mana kata penyakit coronavirus akan muncul. Inilah di antaranya ilmu firasah yang Allah Ta'ala bagi kepada orang beriman. Itu ilmu firasah yang ada dalam tubuh badan dia, yang ada yang Allah Ta'ala bagi. Maka ini tak boleh nak menafi. Sebab tu kita kata, ya, orang yang kita beriman, ya, tak kiralah orang yang soleh, alim ulama dan sebagainya, ya, mereka ni jangan kita buat main-main. Ya, kata ulama-ulama, kita kata, ya, mereka ni kalaulah mereka doa ke ataupun mereka ada cakapan masin, boleh orang kata cakapan masin ni boleh berlaku insya-Allah, sebab ilmu Allah bagi dengan mata hati. Sekarang kita sedar balik politik, macam mana yang telah disebut, dikata oleh Ustaz Fadil Nur, kita ingatlah yang meninggal lepas, tak nak sentuh lah, tak nak sentuh dia, nanti ikut politik pula. Tapi muncul sekarang sedikit kita kata apa yang disebut, orang buat kajian balik, ya. Jadi ya, kalau kita renung balik, ya, orang beriman, orang yang soleh, ya, dia Allah Ta'ala bagi kepada mereka ilmu, iaitu ilmu firasah. Di antara kita lihat firasah bagi ulama, panjanglah sikit kita firasah para alim ulama, ya. Baginda kita, iaitu Imamuna Asy-Syafi'i, ya, Imam Syafi'i kita sendirilah, ya, ketika dia bertemu dengan Imam Malik, ya, Imam Syafi'i ini adalah di antara anak murid kepada Imam Malik lah, kita kata nak belajar ilmu, ya. Maka ringkasnya ceritanya, ya, jadi Imam Malik dia nampak, ya, Imam Syafi'i ini, ya, Imam Malik dia nampak, kan, dia pun berkata, dia kata, wahai, dia kata Muhammad, ya, Idris kan, dia kata Allah Ta'ala telah masukkan di dalam hati kamu, kata. Dia nampak wajah Imam Syafi'i ni, kan Imam Syafi'i kita tahu sejarah kan, dia nak berdepan berguru dengan Imam Malik, Muwatta Imam Malik sudah ada di dalam dada dia. Oh, hebat tak hebat, kan? Dia nak belajar ni semua dah ada dah ilmu, guru dia nak baca kitab di dalam dada dia, tapi nak belajar lagi. Imam Malik nampak, dia kata, wahai Muhammad, dia kata Syafi'i lah, dia kata Allah Ta'ala letakkan di dalam hati kamu ni ada ilmu, ni cahaya ilmu, nur cahaya ilmu yang ada di dalam hatimu, wahai Muhammad, dia kata, ya. Maka janganlah kamu memadamkan cahaya ilmu yang ada di dalam hati kamu itu dengan kamu melakukan maksiat. Jangan buat maksiat, tuan-tuan. Itulah Imam Syafi'i dia mengadu kepada Waqi'. Tuan-tuan pernah dengar kan cerita tu? Kan kata dia macam mana ni, susahnya nak hafal begitu begini. Masya Allah, susah nak hafal. Umur jejas ke tak sampai 10 tahun, Al-Quran dalam dada, tak sampai 15 tahun sudah kata Muwatta dalam hadis-hadis penuhnya, diberi peluang untuk jadi mufti. Kita lihat umur tak jejah lagi 20 tahun, anak katanya, tapi mengadu dengan Waqi', kata ni dia macam mana ni, susah nak hafal apa sebagainya.
tentang maksiat. Ilmu dengan maksiat, dengan benda dosa tak dapat bercantum sekali di dalam dada kita, kan? Ringkas kata kesimpulannya, kalau ada ilmu cahaya, maka mesti kena tolak segala maksiat, segala benda-benda dosa. Ada benda dosa, ilmu, cahaya, Al-Quran, hadis sebagai akan keluar dengan sendiri habis. Hafallah 30 juzuk Al-Quran, hafallah hadis, ingat ya betapa banyaknya apa yang diingat semua, tapi kalaulah tak jaga dengan bahawa melaku maksiat, dosa-dosa masuk, habis macam tu je. Sebab tu dia tak boleh cantum sekali. Dosa dengan ilmu cahaya tak boleh duduk sekali. Maka Imam Malik dia kata kepada Imam Syafi'i, dia kata, jaga elok-elok wahai Muhammad, wahai Imam Syafi'i, sebut sini kan, jaga elok kamu ni dalam hati kamu adalah ada ilmu, ada cahaya ilmu. Aku nampak dia firasat dia, kamu sebenarnya, Imam Malik kata, kamu ni bakal menjadi seorang alim ulama yang besar akan datang. Betul tak kita lihat? Betul tak? Ini ilmu firasat bagi Imam Malik terhadap Imam kita Asy-Syafi'i, bahawasanya betul sungguh lepas daripada itu dah meninggal dunia Imam Malik, tapi Imam Syafi'i adalah ilmunya sangat luas dan dia adalah ulama yang terkenal, yang masyhur. Itu pakai mazhab Imam Syafi'i. Kita sambung sikit lagi tuan-tuan, insya-Allah selepas daripada azan nanti. Bagi ruang kepada muazzin kita sekejap.
La haula wala Allahu La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa syarah wa ba'as maqaman mahmudan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muslimin dan muslimat yang dihormati lagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, waktu Isya sudah tiba dan sementara kita menunggu sahabat-sahabat kita mungkin di dalam perjalanan untuk ke surau kita, ya, solat berjamaah dengan kita sambung kurangnya 10 minit laginya habiskan topik kita ini. Kemudian, ya, apa yang kita dapat faham daripada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, ittaqu firasatal mu'mini fa innahu yanzuru bi nurillah. Ya, takutlah kamu akan firasah Islam kerana orang yang beriman itu memandang ia dengan nur yang dikurnia oleh Allah kepadanya. Ya, dia dapat tahu Allah Taala bagi pandangan ataupun kita kata dalam dada, dalam hati mereka terangnya ni perkara akan berlaku, kan? Tapi kalau orang-orang yang bukan beriman, ya, orang-orang yang orang-orang kafir, orang syirik dan sebagainya, orang duk tanya bagaimana ni, tentang benda-benda yang tu, itu adalah kita kata daripada ilmu-ilmu khurafat, ilmu-ilmu yang karut marut.
nak ceramah gitu yang jadi. Maka kita renung, kita jaga-jaga, tengok saja. Sebab apa? Sebab mereka ini dapat cahaya yang nur ditanam di dalam hati mereka. Kemudian seterusnya, baginda kita sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi dalam hadis yang ke-20, ittaqi da'watal mazlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Ni ya, lihat hadis rawahu At-Tirmizi juga, Imam At-Tirmizi juga, ya. Arti hadis ini, takutlah kamu akan doa seorang yang kena nyanya, kena zalim. Doa orang yang kena zalim ni, Rasulullah kata kamu takutlah, ya. Dia kena nyanya, dia kena zalim, dia angkat tangan, dia merayu, dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jagalah tuan-tuan, jagalah orang yang zalim itu. Apabila dia sudah kena doa orang yang dia nyanya itu, orang yang kena zalim tu, Nabi kita kata kamu takut, ya, kamu nyanya dia, kamu buat zalim dia, ya. Banyaklah cara-cara zalim ni. Nak huraian ni betapa banyak, betapa luasnya. Katalah orang yang kena zalim, di segi berniaga ke, di segi itu, di segi sebagainya, Masya Allah, ya, betapa banyaknya rugi. Sebab apa? Dia kena tipu, kena zalim, kena nyanya dan sebagainya. Tenang ke yang ujian Allah Ta'ala seorang hamba Allah yang kena zalim tadi, ya. Maka Nabi kita kata, dia kata takutlah kamu. Doa yang dia kena, orang yang kena nyanya, kena zalim tadi, ya, kerana doanya tidak ada terdinding, tidak ada hijab, ya, tak ada sekatan di antara dia dengan di antara dia dengan Allah ni secara langsung. Kita kata Allah Ta'ala terimanya. Dia kena nyanya. Apa kamu nyanya? Buat zalim saya, tak apa. Dia pun doa pada Allah, angkat tangan, ya, auzubillahi minasyaitan, bismillahirrahmanirrahim, baca doa gitu-gitu. Ya Allah, kenapa ni ya Allah, ya, angkat uji saya yang berat sekarang ni, ya, saya kena tipu, saya kena zalim, saya kena janji ni. Dia doa, dia sebut apa yang disebut tadi. Maka Allah Ta'ala, ya, kita yang, ya, mendengar, Allah melihat, Allah mengetahui. Maka tak adalah sekatan di antara dia dengan Allah, bahawa Allah Ta'ala kubul, Allah Ta'ala terima, ya, doa bagi orang yang kena nyanya. Tuan-tuan, kita ingat, ya, kalaulah, ya, seandainya kita pernah berlaku nyanya kepada orang, ikutlah, maka pulangkan balik, maka kembalilah balik, ya. Kalaulah tak dapat di atas dunia, ya, yang mana, ya, balasan yang Allah balas terhadap orang yang melaku zalim itu, dia akan jumpa juga satu masa di akhirat kelak nanti. Allah Ta'ala terima, ya, Allah Ta'ala terima. Laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Itulah tuan-tuan, apabila kita renung di dalam hadis ini, ya, kita lihat Allah, Rasulullah bersabda, makna kata disuruhnya kita jauhkan daripada berbuat zalim, ya. Kalau kita kata buat zalim di antara kita, ya, di antara manusia, kita manusialah, ya. Hatta kalau kita kata dengan binatang, haiwan pun tak boleh juga nak zalim dia, nak nyanya dia, kan. Nak nyanya dia, contohnya, kita kata, ya, binatang yang kita nampak tadi, ya, kita nampak duduk tepi jalan ke, kita kata jalan kita buat sepak dia terusnya, tu zalim kita katanya, tu nak kata. Ataupun kita tahan dia satu kawasan, satu tempat, dalam tahanan, tanpa kita jaga dia, bagi makan, tu tak boleh pun juga zalim. Hatta kalau kita nak bunuh binatang yang mana disuruh bunuh, ya, contohnya ular ke, ular, jeking, ya, kita katanya anjing-anjing yang dikata anjing-anjing yang liar, anjing-anjing yang berbahaya boleh bunuh, cicak sekalipun bunuh. Maka
fa ahsinul qatla, eloklah bunuh. Tak nak nyanya dia, tak nak zalim dia. Kita banyaklah kita kalau nak sebutnya, ya. So bunuh cepat bagi mati. Cara bunuh bagi mati cepatnya, ya, ular bunuh bagi mati. Ya, jangan bunuh dia sikit-sikit mati lambat. Atau manusia dia hilang dah sifat peribadi kemanusiaan. Kita kata ni tak ada sifat sayang, kasih, belas, kesian kepada makhluk Allah. Maka orang ini orang yang tak ada iman di dalam hatinya. Sebab tu dia antara tanda-tanda yang mana orang yang Allah Ta'ala ya bagi iman kepada walaupun sikit, dia kata dia rasa sayang, rasa kesian, belas, ya, dia tak akan berlaku zalim. Kalau dia buat, tak boleh. Dia tengok andai dunia akhir zaman ni tuan-tuan dan puan-puan, ya kalau di segi bunuh, kita kata ya marah tak sangka kepada seorang, daripada seorang dia bunuh, selo-selo dia buat, dia menyakiti, dia zalim dulu, biar teruk dulu. Apa yang berlaku, kita kata bukan negara luar, dia kata. Sekarang kita tengok apa yang berlaku isu dunia sekarang, umat Islam yang ditindas, yang ada dekat Delhi, dekat India sekarang, kat sana kita lihat apa berlaku. Imam pun di semua acid, ya, habis lecur, habis tubuh badan, ya, betul, ya. Kita lihat apa yang berlaku. Masjid diruntuh, ya. Apa nama umat Islam yang ada kat sana habis haru-hara lari dekat sana dekat sini, terlibat dengan pegawai kerajaan sama yang mana bantu bagi puak-puak kafir laknatullah ni. Jadi nak kata mereka buat apa yang buat ni dengan cara zalim. Banyak lagi ya tuan-tuan kalau ustaz nak, ya, contoh tentang zalim ini. Maka apa yang kita dapat faham bahawa baginda kita sallallahu alaihi wasallam, ya, suruh kita ni jangan melaku zalim. Sebenarnya jangan buat zalim. Sebab apa? Orang yang kena nyanya, orang yang kena zalim itu, dia adalah, ya, doanya diterima oleh Allah dan tidak ada hijab, tak ada dinding di antaranya dan di antara Allah, ya. Maka inilah kita dapat faham daripada hadis yang ke-20. Maka tuan-tuan, InsyaAllah akan datang kita akan sambung lagi hadis yang ke-21 pula, ya. Bagaimana Rasulullah bersabda, ittaqil muharima atakun a'budan nas warda bima qasamallahu laka takun aghnan nasi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, dah sampai masa cukup dulu kita pada malam ni. Alhamdulillah dapat juga kita bersama-sama bincang walaupun dapat 3 hadis, ya. Akan datang kita sambung lagi insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka cukup dulu ya pada malam ni. Tak ada soalan, ada soalan tak ada, ya. Kita sama lagi, ya. Maka apa yang kita muzakarah, belajar hadis baginda sallallahu alaihi wasallam pada malam ni secara bertalaki dalam kitab Tajzib wa Atrafil Hadis, ya, semoga dapat ilmu pada kita dan semoga Allah Taala beri ilmu pada kita, ilmu yang barakah lagi, yang manfaat, ya, dan dapat kita sebarkan, sampaikan kepada orang-orang lain lagi, yang lain lagi yang tak dapat maklum, tak dapat ilmu tentang apa yang kita belajar ini. Maka salah dan silap, ya, kelemahan saya minta maaf. Yang baik, yang betul itu adalah taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya akhiri dengan aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lamu bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأذب غيظ قلوبنا وأجرنا من الشياطين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم